Okey, kita tengok. Suami tidak semestinya bersiap dengan segak dan menyembut wangian ketika hendak bertemu klien, majikan atau kawan-kawan sahaja. Tetapi sewaktu di rumah bersama isteri juga diusahakan begitu. Bahkan lebih lagi. Masya Allah. Pakai minyak rambut, sikat-sikat, pakai minyak wangi. Kita sampai tanya, awak nak gimana ni? Tak adalah, untuk awak lah. Ui, kembang kita kan. Kita terus pergi laju tukar baju juga kan. Masya Allah. Demikianlah juga buat isteri. Usah berhias ketika keluar rumah sahaja. Duit dihabiskan untuk membeli peralatan solat, pakai yang mewah dan perhiasan yang mahal. Namun semua itu digunakan untuk tatapan orang luar. Saya pernah tengok ada lelaki selepas anak dia mandi. Saya tengok ni di RNR. Dia orang mungkin dah perjalanan jauh, lepas tu berhenti mandi kat RNR kan. Tapi ni mak dia lah mandikan sebab anak perempuan. Tapi bila anak tu dah keluar daripada bilik air tu, kan ada kursi tu kat luar kan. Si ayah ni, anak perempuan 2 orang. Si ayah ni keluarkan macam beg, dalam tu ada sikat, ada bedak, ada getah rambut. Dia yang dandan rambut anak dia. Saya ni sampai berdiri nak tengok, sibuk kan nak tengok hal orang. Saya macam kagum bila tengok lelaki yang buat. Dia sikat, ambil ni, lepas tu dia dandan elok-elok, buat tocang 2. Lepas tu anak dia pusing pula. Lepas tu dia sapukan bedak, sapu ni, sapu dekat muka. Nampak tak kekok langsung. Lepas tu kan saya masa tu menginsafi diri. Saya pun tak buat sampai tahap macam tu pada anak perempuan. Maksudnya saya sangat simple je ni yang okey sikat dah. Tapi saya ingat dulu mak-mak suka sampai tahap bedakkan anak. Bukan nak pergi berjalan. Bukan sebab nak pergi berjalan. Kan mak-mak dulu kan bedakkan anak wangi-wangi. Nak duduk dalam rumah je. Maksudnya didik anak itu di dalam rumah berwangi-wangi, berpakaian kemas, berpenampilan cantik. Lepas tu mak tu yang syok sendiri kan. Alah comelnya. Kalau dulu saya kodak kan, ambil sekali sudahlah. Lepas tu syok sendiri. Sebab mata ni jangan tipulah. Memang suka tengok yang indah, suka tengok yang comel, suka tengok yang bersih. Automatik. Kita janganlah guna ayat dah masak Ustazah, dah ngemah-ngemah, memang masam lah bau ni, terimalah seadanya. Memang suami boleh terima seadanya. Seadanya jugalah kasih sayang, seadanya lah juga sekian-sekian. Jangan pernah rasa rugi walaupun suami tak puji. Pahala Allah berganda-ganda. Saya pernah dengar seorang ulama besar, dia ceramah, saya rasa macam kagum. Dia ulama yang besar, orang Arab. Bila dia ceramah tentang bab rumah tangga, dia sentuh bab wanita, dia tak sentuh yang besar-besar. Pasal sabar, pasal ni. Yang dia sentuh adalah, wahai para wanita, antara besarnya pahala di rumahmu adalah kamu menghiaskan dirimu seindah-indahnya untuk tatapan suamimu. Sekian-sekian. Walaupun dia kupas yang tu saja. Sebab melihatkan hari ini wanita terlalu berhias indah-indah untuk di luar. Jadi itulah di antara punca keretakan hati ataupun punca kepada hilangnya seni cinta dalam rumah tangga. Okey, subhanallah. Kita tengok lagi. Demikian juga buat isteri, usah berhias ketika keluar rumah saja. Okey, dah baca tu. Walhal ketika di rumah penampilan di depan suami biasa-biasa saja. Sehingga ada beberapa keadaan rumah tangga yang berantakan kerana wujudnya sikap malas menjaga penampilan ketika di rumah. Misalnya mereka memilih untuk memakai baju yang sudah lusuh, berbau, berlubang dan sebagainya. Mohon terasa ya semua. Memanglah baju yang lama paling sedap pakai sebab sejuk kan. 5 tahun dah baju tu. Saya ada lagi baju yang dah awal kahwin dulu. Baju kalau elok lain, tapi sebab lembut. Baju baru kan kasar sikit. Subhanallah. Tapi kita kena belajarlah. Isu ini memang kelihatan biasa. Namun perkara biasa seperti inilah yang tidak boleh diambil mudah. Sebaiknya semasa suami atau isteri ada bersama di rumah, usahakanlah untuk mengenakan pakaian terindah dan berdandanglah secantik mungkin untuk tatapan pasangan. InsyaAllah semuanya mendapatkan pahala. Marilah kita belajar daripada teladan Rasulullah SAW yang sangat menjaga penampilan di hadapan isteri-isteri baginda. Daripada Sayyidina Shuraih bin Hani radhiyallahu anhu, beliau berkata, okey, kita akan baca. Subhanallah.
Sama-sama ya, kita baca hadis ni, hadis sahih riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altu Aisyah bi ayyi syai'in kana yabda'un nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bisiwak. Subhanallah, hadis sahih riwayat Muslim. Aku bertanya kepada Aisyah, apa yang mula-mula Nabi lakukan? Nabi SAW lakukan apabila masuk ke rumahnya. Dia menjawab dengan bersiwak. Yang kita dah sebut tadi tu. Subhanallah. Jadi kita pun wanita, bila suami balik, nampak suami ataupun dah jangka, bukan hanya bedak, bagi berus gigi ataupun bersiwak. Sebab itu memang sunnah. Dapat pahala yang begitu besar. Walaupun kita rasa kita buat macam ni, kita pun hidup sendiri kan. Sembuh, lepas tu hidup sendiri. Oh, tak ada bau. Tapi bila buat je siwak ataupun gigi, memang dapat pahala. Ikut sunnah Nabi. Masya Allah, apabila suami dan isteri saling menyenangkan dan memberi ketenangan, inilah yang dipanggil sumber qurratu ain, iaitu penyejuk mata dalam kehidupan. Seperti mana yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Dia bukan isteri-isteri saja ya, azwajina tu pasangan. Okey, kita pergi kepada 5 tip menambat hati pasangan. Menyambut kepulangan suami. Masya Allah. Sambut dengan senyuman, sambut dengan segelas air walaupun air kosong. Selamat pulang bang. Oh, macam formal sangat kan? Assalamualaikum bang. Alhamdulillah selamat. Bagi air satu, wallahu alam. Budaya ni kalau kita ingat-ingat, mungkin zaman-zaman dulu, wallahu alam, ibu-ibu jaga sangat. Jangan biar suami pulang tanpa bersambut. Jangan biar suami balik tanpa bersambut. Tapi ustazah, saya yang balik ke Dian. Contoh ustazah, saya yang balik ke Dian. Suami yang sampai dulu ke rumah, saya kerja jauh. Jadi bagi suami pula, janganlah isteri balik tanpa bersambut. Maksudnya dua-dua kena usaha buat. Ada waktunya suami yang sambut isteri, buka pintu, dah balik awak? Ya bang, Masya Allah. Ni air ni, ambil air kosong. Wih, kalau suami bagi air macam tu, rasa apa ya? Pernah tak suami yang ulu air? Nak elengkan nanti suami nampak, suami tahu, oh awak eleng ya? Masya Allah, suami bagi air, luar biasa. Suami sambut, awak dahaga tak? Ni air Janganlah jawab tak dahaga, tak dahaga. Ui, sentap dia. Walaupun dah minum bergelen-gelen air, cakap je lah dahaga kan, lepas tu minum. Muslimin muslimat, siapa yang isteri biasa buat, insya-Allah suami akan buat. Maksudnya jangan syarat suami, bang, awak dengar tak ceramah tadi? Dah 30 tahun kahwin, dah nak masuk 40, dah ada bercucu. Sekali pun tak pernah bagi air. Allahu Akbar. Boleh cakap dengan cara yang manis, lembut. Masya Allah, Allahu Akbar. Jangan peli-peli. Bang, seronok saya kalau awak bagi saya air. Boleh tak awak ambilkan saya air? Contoh kan. Dia pun ambil. Lepas tu kita kena tunjuk lah. Bukannya kita cakap, ambil pun. Mujur saya minta. Kalau saya tak minta, harap. Jangan terus peli. Alhamdulillah, terima kasih. Tunjuk kita gembira sangat. Masya Allah.